Silakan Prof. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi untuk kita sambung kuliah tafsir kita menggunakan buku Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka yang merupakan tokoh Nusantara yang terkenal. Dan insya-Allah seperti mana yang disebutkan oleh penganjur tadi, kita akan bermula hari ini dengan surah yang baru, iaitu surah Al-Insyiqaq. Yang mana surah Al-Insyiqaq diambil daripada perkataan insyaqqat yang terdapat di dalam ayat yang pertama daripada surah ini. Yang mana tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, insyiqaq bermaksud kehancuran. Sesuatu yang pecah, sesuatu yang hancur, itu dinamakan dengan insyaqqa, terbelah. Begitulah maksud insyaqqa. Yang mana surah ini terdiri daripada 25 ayat. Yang mana ulama mengatakan, kalau tuan-tuan buka kitab-kitab tafsir, antaranya kitab tafsir Adwaul Bayan, kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi dan sebagainya, mereka mengatakan surah ini adalah surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum daripada peristiwa hijrah Nabi SAW ke Madinah. Begitu jugalah yang disebut oleh Hamka, dia mengatakan surah ini merupakan surah Makkiyah. Baik, kita tengok surah ini, kita ambil manfaat daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Kita tengok ayat 1 sampai ayat 5 dulu, ya. Baik. Kata Hamka, ini adalah peringatan tentang akan datangnya hari kiamat. Dia kata ini adalah peringatan lagi, yang mana dalam surah-surah sebelum ni juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang hari kiamat. Cuma sisi penceritaan itu mungkin ada sedikit berbeza dari sudut pendetilan. Mungkin di sana diceritakan tentang bagaimana matahari itu dilipat-lipatkan. Mungkin di sana diceritakan bagaimana akan berlaku satu jeritan. Di dalam surah ini, di dalam surah ini Allah Ta'ala menceritakan tentang kiamat, tetapi Allah Ta'ala memulakan cerita ini dengan bagi tahu kepada kita idzas samaa'u syaqqat, yang bermaksud apabila langit itu telah terbelah, apabila langit itu telah hancur. Kata Hamka, susunan yang sebagai kita lihat di bumi sekarang ini tidak akan ada lagi.
bintang-bintang yang sekarang ada di tempatnya akan berkacau. Itulah namanya kehancuran. Hamka kata Allah Ta'ala bila bagi tahu tentang langit ni akan hancur, langit ni akan terbelah, dia nak bagi tahu kita tentang keadaan bumi dan langit pada masa kiamat tu nanti tidak lagi akan seperti mana kita lihat hari ini. Hari ini kita lihat matahari naik ikut sistem. Tunggu masa dia nak terbit, dia terbit. Dan ada masa dia tenggelam. Orang boleh ramal esok pukul apa dia terbit, orang boleh ramal bila dia tenggelam. Tapi bila mana munculnya hari kiamat, semua ini akan binasa. Kenapa akan binasa? Allah nak memberikan satu pengajaran kepada manusia berkenaan dengan kalaulah sebesar-besar makhluk yang bernama langit itu boleh hancur, sebesar-besar makhluk dan seteguh-teguh binaan yang Allah Ta'ala ciptakan di alam ini, Allah Ta'ala boleh hancurkan, Allah Ta'ala boleh lenyapkan, Allah Ta'ala boleh belahkan, Allah Ta'ala boleh carikkan, maka tidaklah menjadi satu perkara yang sukar bagi Allah untuk mencari, untuk memusnahkan apa yang ada pada kita daripada harta-harta yang lebih kecil saiznya daripada langit. Maka ia memberikan satu amaran, ia memberikan satu ancaman, ia memberikan satu kita kata berita yang menggetarkan jiwa orang-orang yang beriman. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, orang-orang beriman ni bila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, wajilat qulubuhum, jiwa mereka menjadi takut. Jiwa mereka jadi menggeletar. Sebab apa? Sebab bila baca ayat-ayat berkaitan dengan azab, tergambar bagi mereka bagaimana sakitnya azab itu. Apabila dibacakan kepada mereka ayat yang berkaitan dengan hari kiamat, maka akan tergambarlah bagi mereka begitu besar saat kehancuran bagi kiamat tersebut. Oleh kerana itu tuan-tuan, orang-orang yang beriman yang sentiasa berdamping dengan Al-Quran ni, dia ada rasa takut, dia ada rasa gerun, dia ada rasa gentar apabila nak melakukan penderhakaan kepada Allah Azza wa Jal. Sebab bila dia buat benda-benda yang Allah Ta'ala tak izin, bila dia nak buat aja, maka dia teringat ayat Quran yang dia baca. Dia teringat ancaman Tuhan yang disebutkan di dalam Al-Quran yang berupa azab-azab neraka. Dia teringat hari kiamat, yang mana hari kiamat langit juga akan hancur dengan perintah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat yang kedua, wa azinat li rabbiha wa huqqat. Wa azinat li rabbiha, maksudnya bila Allah Ta'ala kata idza as-samaa'u syaqqat, apabila langit telah terpecah, apabila langit itu telah hancur, wa azinat li rabbiha, lantaran patuhnya dia kepada Tuhan. Patuhnya siapa? Langit patuh kepada Tuhan. Azinat li rabbiha ni maksudnya dia patuh, dia tunduk, dia dengar arahan Tuhan, dia tak ingkar. Wa huqqat, dan patut dia begitu. Ulama tafsir berbeza pendapat dalam isu ni. Sebahagian daripada ulama tafsir kata dia bukan dengar betul-betul, dia bukan taat betul-betul dengan erti kata taatnya benda hidup. Seperti mana taatnya kita, seperti mana tunduknya kita bila dengar arahan orang yang lebih atas daripada kita, ataupun kita tunduk dan patuh melakukan perkara yang diarahkan oleh Tuhan kepada kita. Kerana kita ni manusia yang hidup, manusia yang ada roh, yang berjasad, yang bernyawa. Tapi langit ni ada nyawa ke? Tak ada. Langit ni hidup ke? Tidak. Kan? Maka sebab itu sebahagian ulama tafsir kata yang dimaksudkan dalam ayat ni bukan maksudnya dia tunduk tu tunduk betul. Bukan maksudnya dia tunduk tu dengan maksud merendahkan jasad dia ataupun merendahkan zat dia. Tetapi ini adalah metafora. Maksudnya apa? Maksudnya dia ni tak langsung
akan membantah bila Tuhan mengarahkan dia untuk hancur. Maksud bila Tuhan hancurkan dia, bila Tuhan rosakkan dia, bila Tuhan tarik dia, bila Tuhan pecahkan dia, dia tak ada pun nak membantah. Maksudnya dia kekal pecah, dia kekal hancur. Jadi yang kata dia tak tunduk, dia taat ni apa sebab? Mereka kata ini bahasa metafora. Tetapi sebahagian ulama tafsir yang lain kata tak, betul, memang dia tunduk sungguh. Dan ia tidak mustahil bagi Allah. Kerana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua benda yang ada di dalam langit dan bumi ini sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Semua yang ada di dalam langit ini dan bumi, ya, berada yang hidup atau tak hidup, ya, tetap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahi yasjudu man fis sama walillahi yasjudu man fis samawati wal ard. Bagi Allah itu akan sujud pada Allah sesiapa saja yang ada di langit dan juga di bumi. Oleh kerana itu tak menjadi satu perkara yang pelik. Oleh kerana itu tidak menjadi satu perkara yang ajaib. Kalau ada benda makhluk dalam dunia ni Allah Taala jadikan dia boleh tunduk walaupun dia tak hidup. Kan kita pun pernah baca dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana Allah Azza wa Jalla akan mendatangkan kematian itu dalam bentuk binatang, kemudian disembelih sebagai satu petunjuk, sebagai satu petanda bahawasanya mati itu telah dimatikan. Mati itu telah diamankan, tak ada dah mati. Jadi benda tu tak mustahil bagi Allah. Jadi inilah pendapat yang saya kira pendapat yang tepat berbanding mereka yang mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan tunduknya ataupun patuhnya langit itu kepada Allah hanya bahasa metafora. Tak betul. Memang langit tunduk kepada Allah, taat dan patuh kepada Allah, tunduk menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab itu kata hamka, kerana semuanya itu akan terjadi atas kehendak dan perintah Tuhan. Sehingga langit itu hanya menurut saja kehendak Allah yang mengaturnya. Wa huqqat, dan patuh pada Allah pun. Kepatuhan langit kepada Allah adalah suatu hal yang wajar sebab Allah yang menciptakan dia sejak mula dan Allah Maha Kuasa untuk merubah. Kan? Bila Allah Taala bagi satu ayat menceritakan tentang hari kiamat, langit pecah, dan dalam keadaan dia pecah tu dia tunduk dan patuh pada arahan Tuhan dia, dan dia memang dia patut untuk taat kepada arahan Tuhan, kan? Ya. Ini sebenarnya Allah Taala nak bagi isyarat apa? Selain daripada nak memberikan kita perasaan gentar dengan hari kiamat, ia juga nak memberikan kita satu kesedaran. Kesedaran apa? Langit yang begitu besar, langit yang begitu luas, langit yang kejadiannya ini kita pun tak mampu nak fikir kerana langit itu berlapis-lapis. Begitu besar, begitu agungnya ciptaan Allah, langit yang tidak bertiang ini, kalau dia pun tunduk dan patuh pada arahan Allah, kita kena tanya diri kita lah, yang lebih kecil daripada langit, yang tak sebesar langit, yang tak segagah langit, yang tak sekukuh langit, ya, maka adakah kita ni betul-betul, ya, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau kita ni selama ini dok tak peduli, Allah Taala suruh buat benda ni kita tak buat, Allah Taala suruh buat benda ni kita tak buat, kan? Maka kita nak muhasabah diri. Saya kena muhasabah diri, ya. Kita semua sama, tuan-tuan, kena muhasabah diri kita bersama, ya. Kita kena muhasabah diri. Kerana kita ni bukan besar mana pun. Kita ni bukan besar mana. Jadi langit taat kepada perintah Allah. Langit
Bila Allah Ta'ala kata engkau hancur, maka engkau hancur. Maka dia hancur. Kita pun kena buat benda yang samalah. Kalau Allah Ta'ala kata kena taat pada dia, taat pada dia. Kan? Tapi, innahu kana zaluman jahula. Kan? Kerana manusia ni banyak yang zalim. Manusia ni banyak yang jahil. Termasuklah diri kita sendiri. Jahilnya banyak. Termasuk juga pada diri kita sendiri. Zalim ke atas diri sendiri pun banyak. Maka sebab itu, kita ni kena banyak muhasabah diri, kena banyak mendengar nasihat, ya, banyak mendengar nasihat daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi itu telah dipanjangkan, apabila bumi itu telah muddat ni sesuatu yang diratakan. Dipanjangkan boleh, diratakan boleh. Ya, baik. Kalau kita lihat, dia kata, dalam peta atlas yang besar, atlas ya, besar, nyatalah bahawa bumi itu bulat. Dalam ayat ni dinyatakan bahawa suatu waktu dia akan dijadikan Allah panjang atau meluas. Menurut keterangan ahli-ahli, memang bumi itu selalu berubah meskipun berubah itu berlaku dalam jutaan tahun. So Hamka kata, ya, yang dimaksudkan dengan bumi itu dipanjangkan maksudnya berubah keadaan bumi itu. Tapi Hamka dia tak hurai panjang, dia cuma kata bukan mustahil dari membulat dia melonjong. Mungkin keadaan bumi itu nanti bila di akhir zaman, keadaan bumi itu nanti bila sampai kepada hari kiamat, kata Hamka mungkin dia akan berubah daripada spera menjadi lonjong. Menjadi lonjong. Ya? Kemudian kalau kita tengok kepada tafsir-tafsir yang lain, ulama-ulama tafsir ada bahas. Ya, ulama tafsir seperti Ibn Ashur dalam satu kitab tafsir yang bernama At-Tahrir wa Tanwir, dia mengatakan perkataan muddat berasal daripada perkataan al-mad. Mad tu maksudnya luas boleh, panjang boleh. Ya? Baik, dia kata mad ni, maksud mad ni, muddat daripada perkataan mad. Perkataan al-mad boleh bermaksud itisa', dia kata masahati zahiriha bitashaqqukha bil zilzal wa buruzi ajza'i min batiniha ila suthiha. Dia kata boleh jadi yang dimaksudkan dengan Allah Azza wa Jal meratakan bumi itu, meluaskan bumi itu, ya, memanjangkan bumi itu dengan mengeluarkan apa yang ada daripada perut-perut bumi itu, ya, dan ia akan menjadi lebih luas kerana ia telah pun hancur. Makin besar jadi. Ada yang kata gitu, dia kata. Ada juga yang kata ia menjadi panjang seperti mana yang disebutkan oleh Habqa tadi, iaitu bentuk fizikalnya berubah. Ya. Baik. Ada juga yang mengatakan bumi itu diratakan. Seperti mana seorang ulama tafsir yang bernama Muqatil. Muqatil kata bumi nanti bila sampai kepada hari kiamat dia akan diratakan. Tidak ada lagi bukit di sana. Tidak ada lagi gunung di sana, tidak ada lagi tanah tinggi di sana. Dia akan diratakan seperti mana diratakan kulit. Kan? Diratakan kulit haiwan. Yang bila kita siap kulit tu, kita letak di atas lantai, maka dia akan rata. Okey. Baik. Wa alqat ma fiha wa takhallat. Ayat yang keempat. Allah Azza wa Jal mengatakan bila sampai hari kiamat tu nanti, setelah bumi itu dipanjangkan, setelah bumi itu diratakan, ya, maka bumi itu akan mengeluarkan apa yang berada di dalamnya, wa takhallat, dan dia menjadi kosong. Dah tak ada lagi dah bumi, isi-isi bumi ni. Isi-isi bumi ni. Jadi tak ada. Ya. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini perkara yang menakutkan kita lah. Hancur bumi ni, keluar semua isi perut bumi.
Keluar semua isi perut bumi. Okey? Baik. Kemudian ulama berbeza pendapat lagi, apakah yang dimaksudkan dengan bumi mengeluarkan isi perutnya dan mengosongkan dirinya. Ada dua pendapat di kalangan ulama tafsir. Sebahagian ulama mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan bumi mengeluarkan isi perutnya dan mengosongkan dirinya itu ialah sesuatu yang berlaku sebelum daripada kiamat betul-betul berlaku, yakni hampir-hampir kiamat berlaku bila mana keluarnya Dajjal. Bila keluarnya Dajjal, maka pada masa itu dikatakan akan keluar harta-harta daripada bumi yang akan dikuasai oleh Dajjal. Tapi pendapat ini pendapat yang tak tepat. Walaupun kita percaya memang harta bumi akan keluar bukan hanya di zaman Dajjal, bahkan di zaman selepas itu pun keberkatan akan muncul, terutama bila Nabi Isa turun, Nabi Isa menguasai alam ini, keberkatan akan muncul, kekayaan bumi akan ada. Kita percaya yang tu. Tapi adakah ayat ini merujuk kepada suasana itu ataupun dia merujuk kepada suasana lain? Sebenarnya dia merujuk kepada suasana lain. Kerana ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga tidak menceritakan tentang Dajjal, tidak menceritakan tentang keadaan di mana bila Dajjal datang. Tak. Dia cerita tentang apa? Dia cerita tentang betul-betul hari kiamat akan berlaku. Waktu ni orang Islam pun dah orang kata apa, dah tak ada. Nabi Isa pun dah keluar. Bila bangkit saja hari kiamat, maka keadaan ni berlaku. Bumi akan mengeluarkan isi perut dia dan dia akan mengosongkan diri dia. Sebab itu, sebahagian ulama tafsir setuju dengan kata yang ni betul-betul akan berlaku ketika mana kiamat betul-betul berlaku. Bukan berlaku dekat-dekat naik kiamat. Tak. Tetapi betul-betul berlaku ketika kiamat. Ya. Wa azinat li rabbiha wa huqqat, dan dia tunduk dan patuh kepada Tuhan dan patut ia menjadi begitu, yakni patut dia tunduk dan patuh kepada Tuhan. Ya. Cuma bila kata wa alqat ma fiha wa takhallat, ya, dia mengeluarkan apa yang ada di dalamnya dan mengosongkan dirinya. Ya, ada yang kata secara umumlah semua yang ada dalam bumi semua akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jal bila berlaku kiamat. Ada yang kata dak, yang keluar tu adalah manusia daripada kubur. Manusia daripada kubur. Sebab itu kata Hamka, bumi itu sendiri kerana telah melebar atau tanah-tanah ketinggian jadi runtuh longsor, maka simpanan yang ada di dalam perut bumi itu dikeluarkannya sendiri. Simpanan itu ialah kuburan manusia. Wa takhallat, dia mengosongkan diri, iaitu kubur telah menjadi kosong sebab isinya telah dimuntahkannya keluar sehingga berseraklah tulang-tulang. Ada yang kata kubur lah, ada yang kata umum, bukan kubur, termasuk kubur, termasuk semua benda yang ada di perut bumi semua pakat dikeluarkan. Kejadian di bumi sedemikian rupa adalah kerana tunduknya bumi kepada Tuhan yang menciptakannya. Kan? Tadi Allah Ta'ala cerita langit tunduk kepada Tuhan. Tuhan takdirkan dia hancur, dia hancur. Tuhan takdirkan dia pecah, dia pecah. Kali ini Allah Ta'ala cerita pula tentang bumi. Bumi itu pula apabila diratakan, apabila dihancurkan, dia juga mengeluarkan apa yang ada di dalam isi perutnya, mengosongkan dirinya, keluarkan apa-apa yang ada daripada dirinya. Kenapa dia buat macam tu? Kenapa jadi macam tu? Kerana wa azinat li rabbiha wa huqqat, kerana dia juga tunduk dan patuh kepada kehendak Tuhan, tunduk dan patuh kepada arahan Tuhan, dan patut dia menjadi begitu. Ya, baik. Semuanya berlaku, dia kata. Ya, kejadian di bumi demikian rupa adalah kerana tunduknya bumi kepada Tuhan yang menciptakannya juga, sebagaimana terjadi pada langit di ayat yang kedua. Langit pun patuh pada Allah, bumi juga patuh kepada Allah. Yang tak patuh pada Allah ni manusia.
Yang tak patuh pada Allah ni jin yang jahat. Yang tak patuh pada Allah ni iblis. Manusia yang jahat, jin yang jahat, iblis. Yang ni mereka tak patuh pada Allah. Mudah-mudahan kita tak jadilah golongan tu. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang kalau buat silap pun cepat-cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baru Allah Azza wa Jal masuk kepada penceritaan tentang insan. Allah Taala kata apa? Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Allah Taala kata, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Allah Subhanahu wa taala sebut tentang keadaan manusia. Allah Taala panggil manusia. Allah Taala kata apa? Ya ayyuhal insan. Wahai insan. Wahai manusia. Kan? Manusia ni siapa? Manusia ni jenis manusia. Semua manusia. Wahai manusia. Wahai insan. Wahai, dia bukan seorang. Semualah. Innaka kadihun. Sesungguhnya kamu ini kadih. Sesungguhnya kamu ini bergerak. Sesungguhnya kamu ini akan pergi kepada Tuhan. Ila rabbika kadhan famulaqih. Kamu akan bertemu dengan Tuhan. Kamu akan kembali kepada Tuhan. Perkataan kadah dalam bahasa Arab bermaksud bersungguh. Dalam bahasa Arab bermaksud bersungguh. Sesuatu yang bersungguh maksudnya kadah. Kadah. Ya, baik. Bila disebut innaka kadihun ila rabbik, sesungguhnya kamu bersungguh dalam perjalanan kamu bertemu dengan Tuhan. Maksudnya apa? Ada yang kata memang kamu berjalanlah pergi jumpa dengan Tuhan, nak pergi jumpa Tuhan. Sebab kita setiap masa dan setiap ketika meninggalkan umur kita. Tak ada orang yang boleh kata saya ni umur saya terbalik. Makin lama makin muda. Itu Benjamin Button bolehlah. Kalau kita ni tak ada. Setiap masa, setiap ketika, kita akan melalui umur tua kita. Kita akan lalu. Seminit lagi kita lagi tua daripada sebelum. Sejam lagi kita lagi tua daripada sebelumnya. 5 tahun lagi kita lagi tua daripada sebelumnya. Lama-lama Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ni orang yang tua dan akhirnya mungkin nyanyuk. Dan akhirnya mungkin tak ingat dan akhirnya menjadi lemah. Demikian tafsir sebahagian ulama ketika mana mereka mentafsirkan ayat laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian, kemudian kami tolak dia, kemudian kami kembalikan dia menjadi manusia, menjadi kejadian yang paling rendah. Ulama berbeza pendapat tentang mentafsirkan ayat ni. Ada yang kata yang dimaksudkan dengan serendah-rendah kejadian itu ialah dengan menjadi manusia yang dicampak masuk ke dalam azab. Tetapi ada juga para ulama seperti mana yang disebutkan, dinukilkan oleh Ibn Jarir At-Tabari. Dia mengatakan bahawasanya yang dimaksudkan dengan asfala safilin, serendah-rendah kejadian yang rendah itu ialah apabila mereka mencapai umur tu. Kita dilahirkan dalam keadaan lemah, kita dilahirkan dalam keadaan tidak mampu berjalan, tidak mampu minum sendiri. Allah Ta'ala jadikan kita tahun demi tahun dengan umur kita, kita menjadi kuat, kita menjadi dewasa, kita menjadi hebat, kita menjadi pandai. Waktu ni patut digunakan untuk berbakti, mengumpulkan amalan masuk ke dalam kantong pahala. Masuk ke dalam kantong pahala kita. Sebelum kita mencapai umur tua. Jadi, manusia ni sama ada kita suka ataupun tidak, kita kena iktiraf. Kita kena sedar diri bahawasanya kita memang sedang berjalan menuju kepada Tuhan. Kan? Kadang-kadang kita tengok orang pergi maraton. Kita pun heran. Seronok dia pun lari maraton ya.
Kan? Kadang-kadang tahu pun tak menang, tapi masuk juga. Sebab apa? Sebab minat. Kita ada pilihan tak nak masuk, ada pilihan nak masuk pun boleh, tak masuk pun tak apa. Kan? Tapi perjalanan di dalam dunia ini juga ibarat maraton. Walaupun kita tak rasa, tapi kita sedang berada dalam maraton. Dan tak ada orang pun boleh mengeluarkan diri dia daripada maraton ni. Selagi mana dia hidup, maka selagi itulah dia berada dalam perjalanan itu. Bila yang berhentinya? Bila Allah Ta'ala jemput dia. Bila Allah Azza wa Jalla matikan dia. Ya? Baik. Kata Hamka, ingatlah kamu dan insafilah keadaanmu. Sesungguhnya engkau telah kerja keras akan menuju Tuhan. Sekeras-keras kerja. Sebab tu ulama tafsir kata, ya, dia kata, selain daripada ada ulama tafsir yang mentafsirkan manusia ini, dan ayat ni bermaksud manusia berjalan menuju Tuhan dengan bersungguh-sungguh. Ada juga yang kata berjalan menuju Tuhan dengan amalan yang bersungguh-sungguh. Kalau dia banyak buat pahala, maka dia bersungguh-sungguh nak bawa pahala dia itu pergi jumpa Tuhan. Famulaqi, bertemu dengan Tuhan. Kalau yang dia buat itu adalah kalau yang dia buat itu adalah bukan kebaikan, dia buat dosa, maka dosa itulah, ya, akan dibawa pergi bertemu dengan Tuhan. Okey, baik. Artinya bahawasanya manusia ini di atas dunia bekerja keras, membanting tulang, memeras tenaga siang dan malam, apa jua pun jenis yang dikerjakan. Namun akhir perjalanan adalah menuju Tuhan juga. Tidak ada jalan lain. Kerja keras membanting tulang dalam hidup tidak lain tujuan insan hanyalah pintu kubur. Tujuan kita ni memang untuk masuk pintu kubur je lah. Rumah besar mana pun dalam dunia yang kita cari, kan? Tapi sebenarnya tanah yang seolah-olah confirm untuk kita, bukan seolah-olah, pastinya confirm untuk kita adalah tanah yang dalamnya tu 7 kaki itulah. Yang dalamnya tu 7 kaki. Ya, kerana apa? Kerana kita semua akan pergi ke sana. Yalah, kalau hidup dalam dunia ni, pergi mengampu orang sana, pergi mengampu orang politik sini, pergi mengampu DO sana. Nak apa? Nak dapat tanah, kan? Nak dapatkan tanah lot, nak dapatkan lot banglo dan sebagainya. Itu dunia. Tapi kita ni ada tanah yang telah dikhususkan oleh Allah untuk kita, iaitulah tanah kubur. Bukan salah nak pergi cari tanah tu, tak salah. Dalam dunia ni boleh. Hiduplah kamu sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Kita boleh buat. Tapi jangan dilupa. Jangan sekali-kali mengejar dunia itu menjadikan kita ni sampai tak ingat langsung dah kepada akhirat. Kan? Kadang-kadang kita teringat dalam dunia ni, banyak teringat. Ada perancangan dalam dunia. Hari ni nak makan apa? Hari ni nak masak apa? Kan? Dia macam seorang mak bangun pagi. Dia fikirlah, sarapan apa pagi ni? Tengah hari pun sarapan apa anak-anak aku? Apa ni? Tengah hari pun nak makan tengah hari apa? Makan malam nak makan apa? Esok nak beli makanan apa? Kan, perancangan untuk dia menguruskan keluarga tu dah ada dah kadang-kadang. Kita pun dah ada plan hidup kita. Umur sekian aku nak beli sekian. Umur sekian nak dapatkan sekian. Umur 50 aja nak buat benda ni. Kan? Perancangan akhirat ada. Nah, perancangan untuk akhirat agak-agak kita ada. Kalau ada, alhamdulillah. Kan? Tapi kalau tak ada tu kita kena fikir jugalah. Perancangan akhirat kena fikir juga. Kita sama-sama kena fikir, ya. Baik. Kemudian kata Hamka, innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih, maka akan bertemulah engkau dengan dia. Bertemu dengan dia ni, bertemu dengan Allah ni maksudnya matilah. Kerana tak ada orang dalam dunia ni yang bukan nabi yang mampu bertemu dengan Allah, melainkan dia akan mati dululah. Itu di antara syarat Allah. Oleh sebab itu kata Hamka, janganlah sekali-kali melupakan bahawa segala kerja keras menghabiskan tenaga dalam hidup itu akhirnya akan diperhitungkan di hadapan Tuhan. Jangan lupalah, apa je yang kita buat dalam dunia ni, susah payahnya kita akan kita bawa bertemu dengan Tuhan. Kalau yang kita bersusah payah itu adalah pahala, kita bawa yang tu. Kalau yang disusah payahkan itu adalah dosa, maka kita akan bawa yang tu.
Ya, maka setelah bercerita tentang hari kiamat, yang mana pada hari kiamat ini saat kehancuran alam, syarat untuk Allah Azza wa Jal menghisap amalan. Kerana kiamat dulu Allah Ta'ala ciptakan begitu. Allah Ta'ala nak bagi ingat kat kita ni supaya memperbaiki amalan. Allah Azza wa Jal nak suruh kita ni isi kantong pahala kita banyak-banyak selama mana kita ada dalam dunia ni. Allah Ta'ala mulakan dengan menceritakan tentang bagaimana dahsyatnya, bagaimana besarnya peristiwa yang akan berlaku saat kehancuran alam ini, supaya kita merasa takut dan kita banyak buat amal. Yang mana amalan tu nantilah yang akan digunakan, yang akan kita jadikan untuk mendapat rahmat Allah Azza wa Jal, supaya membebaskan kita daripada neraka. Kemudian baru Allah Ta'ala cerita, kamu akan bawa amalan kamu jumpa Tuhan. Bila kamu akan bawa? Bila kiamat nantilah. Ayat pertama tadi Allah Ta'ala cerita dah pasal kiamat. Langit akan hancur kerana dia tunduk dan patuh pada arahan Tuhan. Bumi akan hancur kerana dia tunduk dan patuh pada arahan Tuhan. Kamu, wahai manusia, kalau langit itu hancur, kalau bumi itu hancur, kamu kalau masuk dalam kubur juga akan hancur. Tetapi jangan sekali-kali kamu lupa, hancurnya tulang belulang kamu, hancurnya jasad kamu, sekali-kali kamu tidak akan dapat lari daripada Allah Azza wa Jal. Apabila Allah Ta'ala perintahkan kamu untuk bangkit daripada kubur, maka kamu akan bangkit. Untuk apa kamu bangkit? Allah Ta'ala cerita, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Sesiapa yang didatangkan kitabnya dengan tangan kanannya, daripada sebelah kanannya, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, maka dia akan dihisap dengan hisap yang ringan. Maksudnya bila sampai ke negeri akhirat, semua orang dalam dunia ini tadi, semua orang dalam dunia sebelum ini telah pun beramal. Ada yang amal baik, ada yang amal tak baik. Yang amal baik bawalah pahalanya, yang amal tak baik bawa dosa. Masing-masing bertemu Tuhan. Satu golongan daripada manusia diserahkan kitabnya, diserahkan catatannya, ikut belah kanan dia. Ikut belah kanan dia. Yang mana kalau orang ni dapat kitab, dapat buku catatan amal daripada belah kanan, itu petanda daripada Allah. Dia akan dihisap dengan hisap yang ringan, dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Tersebut dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Imam Ahmad daripada Aisyah, bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada sembahyangnya, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, perhitungkanlah aku dengan perhitungan yang mudah. Ya Allah, hisapkanlah aku dengan hisap yang mudah. Maka bertanyalah Aisyah kepada baginda sehabis baginda sembahyang, apa yang dimaksudkan dengan perhitungan yang mudah itu ya Rasulullah? Baginda menjawab, akan ditengok pada suratnya itu sepintas lalu. Maksud bila kata hisab yasira, hisab yang ringan, hisab yang mudah, maksudnya apa tu? Maksud hisab yang mudah, hisab yang ringan ialah dengan hanya ditengok sepintas lalu diberhenti. Kerana sesungguhnya barang siapa yang dilalukan perhitungan yang teliti atas suratnya pada waktu tu, ya Aisyah, maka celakalah dia. Sebenarnya dalam ini dalam Musnad Ahmad lah. Dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, Al-Imam Al-Bukhari ada bawa satu hadis yang lebih kurang dengan makna ni, yang mana Nabi SAW pernah bersabda, Man husiba yawmal qiyamah uzzib. Qalat Aisyah, faqultu ya Rasulullah, alaysa qad qala Allah فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ليس ذاك الحساب وإنما ذاك العرض من نوقش الحساب يوم القيامة عذب atau kama qala. Nabi pernah bersabda, Nabi kata, sesiapa yang dihisap pada hari kiamat, maka dia akan diazab. Aisyah pun peliklah. Aisyah kata, ya Rasulullah,
Aisyah kata, aku pun bertanya Nabi, wahai Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala sendiri akan kata kita ni akan dihisab? Jadi Aisyah bacalah. Wa fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Siapa yang diberikan buku catatan dia, surat dia tu diberikan melalui belah kanan dia, tangan kanan dia, maka dia akan melalui hisab yang mudah. Tu hisab juga. Tapi yang ni orang baik, takkan yang ni pun kena azab? Itu soalan Aisyah. Aisyah tanya tu sebab Aisyah ada sedikit keliru. Zahirnya macam bercanggah. Zahirnya macam bertentangan. Tapi Nabi jawab. Nabi kata, bila Aisyah tanya macam tu, Nabi kata, laisa dzakal hisab. Bukan, yang tu bukan hisab yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tu bukan hisab yang Nabi kata man husiba, siapa yang betul-betul dihisab. Kerana hisab ni ada yang ard, ada yang hanya macam yang Hamka sebut tadi, iaitu dia hanya tengok sekali imbas, tengok sepintas lalu je. Dia tak pergi secara detail, dia tak tengok satu-satu. Dalam istilah account ni mungkin tuan-tuan biasa forensic audit kot kan. Kalau dalam istilah dunia ni dia ada satu istilah dipanggil forensic audit. Forensic audit ni maksud dia audit betul-betul lah mendalamnya. Allah Azza wa Jal kalau dia hisab lebih dahsyat daripada itu lagi lah. Sekecil-kecil perkara, sebesar-besar perkara. Kalau mungkin auditor dalam dunia ni kita mengharapkan dia terlepas pandang, dan mungkin pun dia terlepas pandang. Tapi Allah Azza wa Jal tidak ada istilah terlepas pandang kalau betul-betul Allah Ta'ala nak buat forensik audit lah. Wa inna madzakal ard, dia kata itu hanya pembentangan saja, tengok sepintas lalu aja. Manuqishal hisab, tetapi sesiapa yang dibincangkan hisabnya, yang dititi betul-betul hisabnya, yaumal qiyamah uzib. Dia yang kena macam ni biasanya dia akan diazab. Biasanya akan diazab. Hadis yang dibacakan tadi, yang dibawa oleh Hamka tadi, hadis dalam Musnad, dalam bukan hanya Imam Ahmad tetapi juga Al-Hakim juga meriwayatkannya dan disahihkan oleh Al-Hakim dan dipersetujui oleh Imam Az-Zahabi. Kata Hamka, Muslim pun meriwayatkan hadis ini pula dalam sahih yang saya bacakan tadilah, tapi riwayatnya agak sedikit beza tapi merujuk kepada makna yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ini yang dikatakan oleh Allah, famulaqi, kamu akan bertemu dengan Allah. Bertemu dengan Allah bawa apa? Allah Taala akan bagi buku catatan. Kamu bertemu dengan Allah bawa buku catatan. Buku catatan kamu itu akan diberikan. Kalau kamu orang baik akan diberikan mengikut sisi kanan. Dari sebelah kanan kamu akan diberikan kitab tersebut. Kalau kamu orang jahat, tengok orang jahat. Ya, Allah Taala sebut lagi berkenaan dengan orang baik ini. Nampaklah pada hadis ni bahawa menerima surat panggilan dari sebelah kanan sahaja sudah menjadi alamat bahawa pemeriksaan atas diri orang yang bersangkutan akan mudah sahaja. Laksana pemeriksaan barang-barang kepunyaan orang yang dipandang istimewa dan mendapat hak luar biasa, dan kekebalan diplomatik pada pemeriksaan dua ni, atau biasa juga disebut VIP, yakni very important person. Jadi kalau orang tu orang VIP, orang tu orang yang kenali, orang yang dihormati dalam dunia ni, kadang-kadang dia tak susahkanlah jalan. Tengok sikit-sikit, cukup nampak secara umum, secara rambang, jalan. Kerana dia very important person. Kan orang yang diberikan kitabnya di belah kanan dia tu, yang ni orang yang Allah Azza wa Jal tidak akan azab. Orang baik, orang VIP lah. Ya. Dibuka sepintas lalu, ditutup lalu dibebaskan. Tengok sikit-sikit, lepas tu dibebaskan. Dilepaskan daripada hisab tersebutlah. Baik. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan sukacita. Ya. Keluarganya yang dimaksud di sini ialah sesamanya ahli syurga. Sebab orang-orang yang sama-sama mendapat nasib baik, mendapat keredaan Allah lalu dimasukkan Tuhan ke dalam syurganya adalah laksana sebuah keluarga. Sama duduk bercengkerama menikmati anugerah dan kurnia ilahi di tempat yang mulia. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Manakala orang yang diberikan suratnya daripada belakang dia, daripada belakang badan dia,
Ya, dalam ayat Quran yang lain Allah Taala sebut belah kiri dia. Belah kiri di belakang. Ya. Belah kiri di belakang. Dan diertikan juga dari sebelah kirinya, nampak? Ada ayat sebut sebelah kiri, ada ayat sebut belakang. Jadi belakang belah kiri dia. Ya. Dalam ayat ni juga disebut dari belakangnya atau dari belakang punggungnya untuk menunjukkan bahawa pemberian itu adalah dalam keadaan yang buruk. Sebagai ulama tafsir kata berkemungkinan masa diberikan kitab mungkin tangan dia seolah-olah macam berada di belakang, macam digari di belakang, maka diberi di belakang di tangan kirinya. Ya? Baik. Fasawfa yad'u subura, maka dia akan berteriak menyebut kecelakaan. Sebab apa? Sebab dalam dunia itu seronok sangat. Orang yang baik hidup dalam dunia tak begitu enjoy. Orang yang baik hidup dalam dunia agak struggle. Mungkin sedih, mungkin ditekan, mungkin ditindas hanya semata-mata nak bawa agama. Tapi orang-orang yang jahat kadang-kadang hidup dalam dunia selesa. Hidup dalam dunia tak ada apa nak buat. Ketawa gelak, hidup tak terikat dengan hukum hakam. Seolah-olah dalam dunia ni macam langsung tak ada tuntutan yang perlu buat. Maka dalam keadaan tu bila sampai ke negeri akhirat nanti dia akan yad'u subura, dia akan berteriak, dia akan menjerit, dia akan memanggil subura, kecelakaan. Datangnya surat dari sebelah belakang itu sahaja sudah memadai isyarat baginya bahawa dia akan menghadapi perhitungan yang sangat teliti kerana banyak kesalahannya semasa di dunia fana ini. Dia akan berteriak keras menyesali diri. Dia kata celakalah aku ini. Kemudian Tuhan kata wayasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Maraknya api itu. Api neraka lah yang akan jadi tempat. Maka ayat selanjutnya, okey. Allah Taala sebut dia dah menjerit orang-orang yang jahat ni, orang-orang kafir ni dah menjerit. Dia kata dia celaka. Dia akan dimasukkan ke dalam dunia, dia akan dimasukkan ke dalam neraka yang marak apinya. Kemudian dia kata apa? Innahu kana fi ahlihi masrura. Sesungguhnya dia ini dulu masa sesama keluarganya, masa sesama isterinya, dia bersukaria. Bersukaria ni maksudnya apa? Maksudnya orang happy, orang tenang, tak ada rasa takut pada akhirat, tak ada rasa takut pada azab Allah, tak ada langsung nak pergi ambil pengajaran daripada nasihat-nasihat yang disampaikan oleh nabinya kepada dia. Dia buat tak reti je. Kan? Dia buat tak reti je. Jadi orang yang seperti ini, orang yang dalam dunia langsung tak ada perasaan takut pada Allah, tak ada rasa takut dengan azab Allah, tak ada rasa takut dengan ancaman Allah, apa-apa yang berlaku dalam dunia pun dia tak pernah nak ingat Allah. Bencana yang Allah Ta'ala bagi, kesakitan yang Allah Ta'ala bagi pada dia pun tak pernah rasa nak muhasabah diri daripada Allah. Nak muhasabah diri, dia bertanya, aku ni ada buat apa-apa tak yang tak sesuai dalam dunia ni? Tak ada. Biasanya orang macam ni akan diberikan buku catatan amalan dia di belah kirinya, di belakangnya. Di belah kiri dan di belakang. Iaitu semasa hidupnya di atas dunia tidaklah diingatnya akan hari akhirat. Bahkan ada sebahagian daripada mereka ni yang sampai kepada tahap mendustakan hari akhirat, mempermain-mainkan orang yang menyampaikan amaran dan nasihat kepada dia. Seperti mana yang berlaku dalam sejarah Nabi kita, bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan berkali-kali. Nabi memberikan ingatan kepada mereka itu sangat-sangat lama dan sangat-sangat tekun. Tetapi ada di kalangan mereka yang memperolok-olokkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di kalangan mereka yang langsung tak nak ambil manfaat daripada apa yang Nabi ucapkan. Bahkan siap menuduh Nabi macam-macam lagi. Orang seperti ini kata Allah, dulu dekat dunia dia gembira. Dulu kat dunia dia seronok. Tapi bila sampai ke negeri akhirat, dia jerit kecelakaan pada diri dia. Dia jerit kecelakaan pada diri dia. Dia tidak bersiap untuk menghadapi maut. Sebab itu dia bersukaria menghabiskan umur pada barang yang tidak berfaedah. Sukaria, enjoy, langsung tak fikir. Sebab tu dulu kan, guru agama duk sebut dululah. Dia kata apa yang kita beri kepada manusia, apa yang kita wakafkan, apa yang kita sedekahkan, yang tu yang akan kekal. Yang itulah yang akan kekal pada kita. Tapi yang kita belanja beli kita ni, yang tu sebenarnya kita rasa untuk diri kita, tapi sebenarnya dia hanyut, dia hancur.
Kalau kita gunakan untuk kebaikan, kalau kita gunakan untuk ibadat, contohnya kita makan sesuatu, kita guna untuk ibadat, itu kekal lah. Tapi kalaulah kata kita tak buat apa, simpan aja, kita tak pakai, lepas tu mati. Waris dapat. Waris lah dapat. Bukan kita punya pun ya. Sebagaimana yang tersebut pada ayat ke-6 tadi, dia bekerja keras. Namun pekerjaannya itu hanyalah buat kepuasan hawa nafsunya yang sementara. Buat orang kata apa, kepuasan hawa nafsunya yang sementara. Maka dilanggarnya lah segala larangan Allah dan tidak dilaksanakannya apa yang diperintahkan. Dia tak buat apa pun. Sebab apa? Allah Ta'ala sendiri nyatakan di dalam Al-Quran. Kenapa orang macam ni jenis tak peduli dengan hari akhirat, jenis tak peduli dengan amalan diri dia sendiri, jenis tak takut dengan azab Allah. Innahu dhanna allay yahur. Kerana sesungguhnya dia menyangka bahawa sekali-kali dia tak akan kembali kepada Tuhan. Ni saya kata tadi ni. Dia tak ada pun rasa dia akan kembali kepada Tuhan. Kalau ada orang datang kat dia bagi nasihat, takut kepada Tuhan, buat amal banyak-banyak, jangan buat zalim pada orang, kena buat ibadat sungguh-sungguh. Dia kata kau tipu. Nak buat apa buat semua benda ni? Kita akan bertemu Tuhan di hari kiamat bawa amalan. Aku tak percaya. Bila tak percaya, orang macam inilah yang Allah Ta'ala kata akan binasa di akhirat. Dia bawa lalu saja segala peringatan. Dilengahkannya sahaja tuntutan yang diberikan oleh Rasul-Rasul Allah. Bahkan dicemuhkannya dengan segala nilai-nilai yang diberikan oleh agama. Ada manusia datang peringatan kat dia, diterima. Alhamdulillah. Jadi orang baik je. Kita dalam sejarah Islam, kita ada Khadijah, kita ada Abu Bakar, kita ada Umar, kita ada Uthman. Umar ni pun satulah. Asalnya memang begitu keraslah dengan agama. Tapi once hidayah masuk kat jiwa dia, dia menjadi Muslim yang baik. Ini yang Nabi SAW sebut kan. Tajidun an-nasa ma'adin. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqih. Ya, baik. Kamu akan dapati manusia ni seumpama galian. Galian tu apa orang cari, walaupun duduk di bawah tanah orang duk cari, istimewa galian. Khiyaruhum fil jahiliyah, sebaik-baik mereka di zaman jahiliyah, maka mereka akan menjadi sebaik-baik manusia setelah daripada mereka masuk ke dalam Islam. Idza faquhu, dengan syarat mereka faham, dengan syarat mereka faqih tentang isu agama. Baik. Kemudian ada manusia yang bila sampai seruan pada dia, dia diam aja, dia tak mau terima. Maka dia menjadi kufur. Tapi dia tak memusuhi. Dalam sejarahnya macam Abu Talib. Abu Talib sayang kat Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib sayang kat Nabi kita. Dia jaga Nabi kita. Ya. Dia jaga Nabi kita. Dia pelihara Nabi kita, dia bagi makan. Dia jadikan macam anak. Tapi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak dia untuk masuk Islam, dia tak. Tapi adakah dia memusuhi? Tak, dia melindungi. Masa zaman Abu Talib ada, orang tak berani sangat nak buat apa-apa dekat Nabi Muhammad SAW. Dia bagi ruang. Yang betul Nabi SAW dan para sahabat kena seksa ni, bila? Bila Abu Talib wafat. Bila Abu Talib meninggal dunia. Khadijah dah tak ada masa tu. Abu Talib pun meninggal dunia. Maka pada masa itulah kemuncak penyiksaan berlaku kepada orang Islam. Ya. Okey. Maka ini golongan yang kedua. Golongan yang ketiga adalah golongan yang bila sampai seruan agama kepada dia, sampai seruan Islam kepada dia, dia tak terima dan dia melawan. Tadi dia terima Abu Talib, tadi orang macam Abu Talib, dia terima tapi dia tak lawan. Tapi ada di kalangan manusia ni, dengar seruan kita, batahnya dah melawan. Ini problem sikit. Bahkan kalau dia jadi macam Fir'aun lagi dahsyat, kalau dia jadi macam Abu Jahal lagi dahsyat, kalau dia jadi macam manusia-manusia yang pernah dirakam dalam Quran lagi dahsyat, bukan hanya sekadar menentang dengan mulut, bukan hanya sekadar menentang dengan perkataan, tetapi juga menentang dengan fizikal. Lawan dengan fizikal, berperang hanya semata-mata nak menegakkan kebatilan. Ada ke manusia macam ni? Ada.
Ada manusia macam ni, walaupun jauh di sudut hati dia tahu. Kan? Walaupun jauh di sudut hati dia tahu Nabi Muhammad ni cakap betul. Abu Jahal tu dia tahu Nabi Muhammad ni cakap betul. Tapi dia tak terima juga. Pasal apa dia tak terima? Ego. Pasal apa dia tak terima? Kepentingan. Kerana kepentingan dia, bukan kerana ajaran yang diajar kepada dia, bukan ajaran benar yang ada pada kita. Kan? Firaun juga sama. Firaun juga sama. Dia tahu Nabi Musa bercakap betul. Sebab tu sebelum dia mati itu betul-betul dia kata dia beriman kepada Tuhan Musa. Kan? Tapi masa tu nyawa dah sampai kat kerongkong lah. Kan? Nyawa dah nyawa ikan lah. Tapi manusia ni ada berbagai. Sebab dalam dakwah ni, bila kita menyampaikan kebenaran, kita akan berjumpa dengan ramai manusia. Ada yang bersama dengan kita, menyokong perjuangan kita yang benar. Ada juga yang tak mau, tapi berkawan dengan kita, tapi tak mau terima kita. Ada juga yang membantah. Ada juga yang melawan. Walaupun apa yang dibawa itu kadang-kadang benda yang betul, kadang-kadang benda yang benar. Inilah resam dalam perjuangan, inilah resam dalam dakwah. Ya, bila resam dalam dakwah begitu, ia bukan untuk melemahkan, tetapi untuk menjadikan diri kita ni sentiasa mengharap kepada bantuan dan pertolongan Allah. Syekh Al-Buti dia ada sebut satu benda yang menarik, ya. Dia ada sebut satu benda yang menarik waktu kuliah tafsir dia, waktu kuliah sirah dia, dalam kitab dia Fiqh Sirah. Masa Abu Talib meninggal dunia dan juga Khadijah, dia bahas tentang hikmah. Allah Ta'ala ni Hakim. Di antara nama Asma'ul Husna Allah Ta'ala ini Hakim. Apa itu Hakim? Yang penuh hikmat, yang maha bijaksana. Maka segala ketentuan Allah ni ada hikmah di sebalik. Pasti ada hikmah di sebalik. Ada pengajaran yang boleh kita ambil. Bila Abu Talib meninggal dunia, bila Khadijah meninggal dunia, Nabi dan para sahabat berada dalam keadaan tertekan. Maka Syekh Ramadan Al-Buti ni, Muhammad Said Ramadan Al-Buti ni, biasanya orang panggil Syekh Al-Buti. Saya mengambil manfaat daripada tulisan-tulisan dia, bagus. Dia mengatakan apa hikmah Allah Azza wa Jal mematikan Abu Talib dan Khadijah sedangkan pada waktu tu Islam belum lagi menang betul. Patutnya tunggulah Islam menang betul dulu. Kan? Barulah dimenangkan Islam. Ni belum apa-apa lagi. Kan? Belum apa-apa lagi Allah Ta'ala dah matikan siap-siap. Ini sesuatu yang perlu untuk kita cari. Apakah hikmah di sebalik daripada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, kata dia kata apa? Dia kata Allah Azza wa Jal matikan Abu Talib sedangkan Abu Talib banyak berjasa kepada umat. Kan? Kerana Allah Azza wa Jal seolah-olah nak memberikan isyarat pada kita yang agama ini subur dengan kehendak Allah dan juga dengan takdir Allah. Bukan dengan bantuan siapa, bukan dengan bantuan Abu Talib dan bukan juga dengan pertolongan Khadijah. Khadijah membantu betul. Tetapi Khadijah mati pun Islam still boleh terbang tinggi dengan pencapaiannya yang hebat. Khadijah dah tak ada pun Islam boleh membina tamadun yang hebat. Abu Talib meninggal dunia tak beri perlindungan kepada Nabi kita, kepada orang Islam pun tak, no big deal. Sebab apa? Sebab Islam itu bila Allah Ta'ala kata menang dia, maka menang. Dia menang dengan bantuan Allah. Dia menang dengan pertolongan Allah, bukan dengan pertolongan sesiapa. Supaya tak ada orang boleh claim bila lepas Islam menang, dia menang tu di atas tangan Abu Talib. Kalau tak ada Abu Talib, tak menang Islam ni. Dah lah Abu Talib temu tak Islam, Islam menumpang nama dia. So Allah Azza wa Jal seolah-olah tak mau perkara itu disebut oleh manusia,
maka hikmahnya Allah Taala, dengan hikmahnya Allah Taala matikan, ya, matikan dia, ya, dalam keadaan Islam belum lagi menang. Islam belum lagi menang. Wallahu a'lam. Itu di antara punca lah. Kenapa? Itu di antara hikmah yang dibincangkan oleh para ulama tentang hikmah kenapa Allah Azza wa Jal matikan Abu Talib dan matikan Khadijah sebelum Islam. Supaya bila kemenangan Islam tu datang, orang hanya memuji Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dalam surah An-Nasr pun Allah Taala kata, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Bila datang pertolongan daripada Tuhan kamu dan pembukaan kota Mekah, kamu akan melihat manusia masuk ke dalam Islam ramai-ramai. Fasabbih bihamdi rabbik. Kamu kena puji, kamu kena bertasbih kepada Tuhan dengan memuji Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab kemenangan tu memang datang daripada Tuhan. Kadang-kadang ada peperangan yang kita pun tengok, kalau ikut bilangan atas kertas macam tak logik, orang Islam boleh bertahan. Tapi disebabkan oleh kerana ketentuan Allah menang dalam peperangan Badar 300 lebih tu. Kan ada orang kata 313, ada yang kata 319. Perbezaan bilangan ni sebab perawi cara dia kira tu berbeza-beza. Ada orang kira dengan spy sekali, ada yang kira spy tak masuk. Maka perkiraan itu beza berdasarkan bilangan berdasarkan cara kira perawi. Tapi tak ada masalah. 300 lebih tu nak lawan dengan 1000 orang. Lengkap bersenjata. 300 lebih tu pun ala kadar je senjata. Sebab asalnya bukan mereka nak pergi perang pun. Dari sudut atas kertas, payah nak menang. Tapi ya, dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah, Allah Ta'ala takdirkan orang-orang di Badar menang. Dan ini menggemparkan orang-orang Quraisy pada masa. Wallahu Ta'ala a'lam bis-shawab. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar ataupun apa, ataupun ada saya salah di mana-mana, boleh bagi tahu ya. Okey, ni ada soalan. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam. Maaf lari tajuk, dia kata. Bagaimana untuk kita menegur ustaz yang membaca hadis yang tidak sahih seperti berlaku pada saya, bahawa ustaz itu membawa kuliah tentang sirah nabawiyah dan ustaz itu menyebutkan bahawa malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam perkara yang berlaku ialah api sembahan Majusi terpadam dan juga runtuhnya menara istana Kisra Parsi. Dan waktu ketika itu saya tiada hujah melainkan hanya pernah melihat beberapa video doktor di YouTube. Cuma sahabat saya sudah menegur ustaz itu dan ustaz itu bertanya kepada sahabat saya, mana kamu tahu? Dan sahabat saya kata dari Dr. Zaimi, ustaz itu pun kata saya akan buat semakkan balik dan ustaz tu suruh sahabat saya pun menyemak balik dalil yang dibawa oleh doktor. Maafnya. Okey, ustaz ni baguslah. Ustaz ni bagus. Maksudnya dia tak terus orang kata apa? Ego dengan menolak teguran. Bila dia kata dia semak balik, alhamdulillah itu merupakan perkara yang baik. Ya, yang mana biasanya kalau kita tegur, terutamanya ustaz-ustaz ni kan, dia tak boleh nak terima sangat. Dia tak boleh nak terima sangat. Jadi bila kita tegur ustaz yang seperti ini, dia kata dia nak balik, nak semak balik, alhamdulillah. Itu alhamdulillah menunjukkan dia adalah orang yang
yang baiklah. Ya, baik. Hadis yang disebutkan itu betul, memang adalah hadis yang tidak sahih. Kalau nak tahu di mana dia punya hujahan, ya, ia dah dibincangkan oleh seorang ulama yang namanya uh, Dr. Akram Zia Al-Umari, seorang pensyarah di Universiti Islam Madinah, pakar dalam bidang sejarah, yang mana dialah di antara orang yang menulis dalam perkara ini, yang mana terdapat perawi-perawi yang tidak dikenali di dalamnya. Yang mana nama perawi itu saya tak ingat, tapi memang perawi itu tak dikenali. Ya, perawi tak dikenali. Al-Imam Az-Zahabi juga mendhaifkan hadis. Ya, sebab apa? Sebab kalau betul benda ni ada di zaman Nabi lahir, dah tentu kita akan jumpa dia punya catitan di dalam sejarah kuno selain daripada Islam. Dan tentu kita akan jumpa dalam manuskrip orang-orang Parsi, tapi tak ada. Maka menunjukkan ia tidak sahih. Banyak soalan ya. Saya baca saya jawab mana yang mampu je ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum selawat beramai-ramai selepas salat? Adakah ia sunnah? Selawat secara umumnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, kan? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dalam Quran Allah Taala kata sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya berselawat ke atas nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah ke atas nabi dan beri salamlah kepadanya. Maka selawat tu secara umumnya adalah sunnah. Tetapi selawat yang dianjurkan oleh Nabi SAW ini, ganjaran dia, siapa selawat ke atas Nabi sekali, Allah Ta'ala akan selawat ke atasnya 10 kali. Itu sabit dalam hadis. Dan dalam hadis yang lain juga, Nabi suruh memperbanyakkan selawat ke atas Nabi ini pada hari Jumaat. Yang tu sahih. Hari Jumaat banyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad SAW. Dan galakkan untuk berselawat kepada Nabi ini juga datang dalam salat. Itu ketika mana suruhan ataupun arahan untuk berselawat ke atas Nabi ini datang dalam tasyahud akhir sebelum kita memberi salam. Begitu juga galakkan untuk berselawat sebelum kita membaca apa-apa doa supaya doa kita makbul, maka kita digalakkan untuk berselawat. Begitu juga digalakkan untuk berselawat ni bila nama Nabi SAW disebutkan. Seperti mana Nabi SAW buat al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang bakhil ni, orang kedekut ni, bila nama aku disebut di sisinya dia tak berselawat ke atas aku. Okey, itu secara umum lah. Tetapi adakah lepas salat merupakan tempat untuk berselawat secara khusus? Saya tidak menjumpai dalilnya di dalam sunnah yang menunjukkan Nabi SAW ataupun sahabat-sahabat Nabi SAW beriltizam, ya, beriltizam melakukan selawat selepas daripada salat, apatah lagi beramai-ramai. Maka ia tidak adalah petunjuk. Tapi bukan bermakna tak boleh nak selawat. Cuma kita nak selawat, okey, no problem. Tapi kita jangan anggap di tempat itu sunat secara pasti ataupun sunat secara khusus. Kita kena tahu dalam lepas salat ni ada zikir-zikir yang dipanggil sebagai zikir khas salat. Tapi selepas itu kita zikir dengan apa pun, kita nak doa dengan apa pun, tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Tapi jangan dianggap, jangan sekali-kali menganggap ia adalah sunat secara khusus. Okey. Baik. Soalan berikutnya. Salam doktor. Waalaikumsalam. Adakah orang kafir juga akan dihisap atau automatik dilempar dalam neraka? Ini soalan bagus kan ni. Orang kafir ni macam mana? Akan dihisap ke atau macam mana? Pertama sekali orang kafir akan diberikan kitabnya di belah kiri dia tadilah. Kan, di belah kiri dia. Tapi adakah orang kafir akan ditimbang amalan, akan dihisap? Kan? Ada dua pandangan.
Ada dua pandangan ulama dalam isu ni setelah diberikan catatan mereka di belah kiri dan di belakang mereka, belah kiri belakang. Adakah mereka akan dihisap? Bahagian ulama kata tidak perlu dihisap kerana semua amalan mereka itu gugur. Semua amalan mereka itu batil, maka perlu apa lagi dihisap? Tetapi sebahagian ulama yang lain kata dihisap juga orang kafir kerana ayat-ayat Quran bila menceritakan tentang hisap mereka, ayat Quran itu umum, merangkumi orang Islam dan juga orang yang bukan Islam. Dan mereka mengatakan di antara hikmah dihisap amalan orang kafir ini adalah untuk menunjukkan keadilan Allah Azza wa Jal dalam nak memberikan hukuman kepada orang kafir. Jadi kerana itu nampaknya macam hujah mengatakan orang kafir ini dihisap, adalah dia punya kewajarannya, walaupun dua pandangan di kalangan ulama ni memang isu yang ijtihadi. Ijtihad. Adakah mereka ini ada amalan mereka itu ditimbang ataupun tidak? Ya. Di antara sebab juga yang menunjukkan kenapa Allah Taala akan timbang amalan orang kafir ni adalah kerana sebagai satu taubih, sebagai satu orang kata apa, penghinaan kepada orang kafir, nak ditunjukkan amalan yang teruk itu pada semua manusia yang ada di padang mahsyar pada ketika itu. Wallahu a'lam. Salam Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah sunnah apabila kita beralih tempat untuk salat sunat selepas melakukan salat fardu maupun antara salat sunat? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ada menyebutkan yang mana Nabi kata sorry, saya ingat balik. Saya lupa hadis tu, tapi ada seorang sahabat lah. Ada seorang sahabat dia kata jangan kamu sambung salat dengan salat yang lain sehingga kamu bercakap ataupun kamu keluar. Maksud keluar tu berubah tempat. Maksudnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ni kata Nabi SAW yang suruh buat macam tu. Jangan sambung salat dengan salat sehingga cakap ataupun keluar. Keluar ni maksud berubah tempat. Oleh kerana itulah para ulama, antaranya Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia mengatakan bila seseorang itu telah selesai salat, terutamanya salat fardu, maka disunatkan untuk dia pindah tempat daripada tempat yang fardu tu ke tempat lain. So untuk dia bersolat sunat. Afdalnya balik rumahlah solat sunat. Tapi kalau tak, mana-mana tempat dalam masjid. Antara hikmahnya juga untuk memperbanyakkan tempat sujudlah. Dan juga untuk memutuskan di antara salat fardu dan salat sunat tu pada gambaran. Pada gambaran. Tapi kalau solat di tempat yang sama macam mana? Solat di tempat yang sama tu tak ada masalah. Boleh juga. Ya. Tak ada masalah pun. Ya. Tapi ini adalah benda yang sunat. Assalamualaikum. Sebelum ubat pada badan saya baca bismillah dan selawat, kira masuk bid'ah ke? Bid'ah ni bila mana kita menganggap bacaan itu khusus untuk sapu ubat. Tapi kalau orang tanya kenapa kau selawat sebelum sapu ubat? Dia kata saya tak ada buat apa, saya selawat je lah, ataupun saya nak tawassul dengan selawat saya. Kan selawat ni amal soleh, jadi saya nak tawassul dengan amal soleh saya supaya Allah Ta'ala sembuhkan saya. Okey. Bismillah, okey. Bismillah dalam hadis Nabi sebut, kullu amrin dhibalin lam yubda bismillah lam yubda bismillah fahuwa aqta'. Atau kama qala Nabi SAW sebut, mana benda-benda yang kita nak buat tak dimulakan dengan bismillah, dia akan tak sempurna, dia akan terputus. Tapi kalau selawat ni kadang-kadang kita buat sebelum masa masak nasi berselawat, basuh kain berselawat kan, sapu ubat berselawat. Tapi orang tanya kenapa selawat, dia kata tak ada apa, saya nak buat apa, selawat je lah. Okey, dia tak termasuk dalam bid'ah. Tapi kalau dia kata
Kita bila nak siapa ubat ni, sunat selawat tau. Dia sunat selawat secara khusus itu tidak ada dalil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita belajar rahsia tarikh lahir untuk mengetahui potensi diri? Ini tidak ada. Yang dia seolah-olah macam orang kata apa, nujum. Ilmu perbintangan, astrologi yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Astronomi tak apa, jangan astrologi. Itu tengok lahir bila, lepas tu ramal masa depan. Itu tidak dibenarkan. Kerana manusia ini dia orang kata apa, dia tak tahu benda gaib. Jadi kata melalui tarikh lahir, banyak je orang jahat tarikh lahir beza-beza tapi buat jahat yang sama juga. Jadi isyak dadah juga tarikh lahir yang beza-beza. Jadi tak perlulah benda-benda yang seperti itu. Ia termasuk dalam ramalan yang tidak dibenarkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Saya ada dengar hadis yang Nabi doakan Ibn Abbas supaya pandai takwil. Jadi ada orang cakap afdal dan jumhur ulama takwil ayat mutasyabihat. Mohon pencerahan adakah Ibn Abbas takwil ayat mutasyabihat. Sifat-sifat Tuhan yang berkaitan dengan kita panggil apa, ayat sifat-sifat khabariyah. Yang ni banyak sebenarnya riwayat Ibn Abbas, saya tak kaji semualah. Tetapi ada juga yang Ibn Abbas tidak takwil. Tapi yang dimaksud oleh Nabi takwil itu ialah tafsir Al-Quran. Maksudnya pandai dalam mentakwil ni, maksud pandai dalam mentafsir Al-Quran. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan buka kitab tafsir yang awal-awal seperti tafsir Tabari, dia juga memanggil tafsir itu dengan makna takwil. Dia panggil juga tafsir itu dengan makna takwil. Jadi takwil ni bukan semestinya mengeluarkan makna yang zahir dari yang ada pada ayat pergi kepada makna yang tersembunyi kerana ada sebab, tetapi juga ia bermaksud tafsir di sisi ulama yang awal. Ulama tafsir yang awal memanggil tafsir itu dengan takwil juga. Wallahu a'lam. Saya rasa cukuplah sekadar itu untuk malam ini. Terima kasih banyak kerana tuan-tuan dan puan-puan sudi bersama saya pada malam ini. Malam minggu ini saya tengok kehadiran sangat ramai. Saya ucapkan terima kasih kepada Datin Aliyah, kepada Hajah Hili yang menganjurkan kuliah kita pada malam ini. Tim Tafaqquh Fiddin yang tak jemu-jemu menganjurkan kuliah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengganjari kalian dengan ganjaran yang baik. Saya berhenti dulu. Saya minta maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, Doktor.